Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Pio Amin dalam satu juz sehari. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Apa khabar sidang penonton yang dikasihi Allah, abang kakak, ibu ayah yang sedang menonton satu juz sehari bersama saya Pio Amin hari ini? Moga-moga semuanya dalam keadaan yang baik, sejahtera dan paling penting sehat dan bahagia. Ini yang paling penting sekali dalam hidup kita. Jadi insya-Allah moga-moga kita terus berhimpun, berkumpul seperti ini dan sama-sama kita buka satu juz sehari untuk pastikan rumah kita menjadi taman syurga. Di majlis ilmu ni, Nabi sebut majlis ilmu itu adalah raudhah min riyadil jinan. Dalam banyak taman-taman syurga yang ada, taman syurga ini terdapat dalam rumah kita. Jadi kita kena syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peluang yang cukup istimewa. Dan insya-Allah anda akan bersama saya untuk mengembara, menyingkap dan juga mentadabbur daripada juzuk ke-11 hingga ke juzuk 20 yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Sebelum ini, kawan saya dah berbicara banyak dah, menyingkap dan juga memberitahu kepada kita macam-macam perkara yang best daripada juzuk pertama hingga ke-10. InsyaAllah kita akan terus menyambung, moga-moga ada manfaatnya bersama. Baiklah, dalam juzuk ke-11 ini, kita akan bersama melihat beberapa surah yang cukup besar maknanya bagi kita, iaitu surah Taubah yang mana di dalamnya terdapat 129 ayat, surah Yunus terdapat 109 ayat dan juga sebahagian daripada mukaddimah pendahuluan surah Hud daripada ayat 1 hingga ke ayat 5. Jadi insya-Allah apa agak-agaknya perkara menarik yang kita boleh terapkan dalam diri kita menjadi sebagai pedoman supaya kita tidak tersasar dalam kehidupan kita seharian ini, insya-Allah. Dalam surah Taubah, perkataan taubat jelas selalu sangat kita dengar. Selalu kita kata, aku ni bila lah nak bertaubat. Kadang-kadang kita ni nampak macam baik sikit lah konon. Kita tengok orang lain, engkau ni bila nak bertaubat? Macam tu pula. Apa pun perkataan taubat ni memang dah biasa dah kita sebut. Dan selalu juga dalam solat-solat sunat pun ada juga diistilahkan dengan solat sunat taubat. Kita lakukan apa sahaja amal ibadat dalam hidup kita, tidak lain tidak bukan untuk mencari jalan taubat. Apa maksud taubat? Taubat daripada perkataan taba, iaitu jalan pulang. Tiap malam, Nabi ajarkan kepada kita untuk kita baca doa tidur. Selalu kan, anak-anak kita kadang-kadang dia baca doa tidur, kita pun dah belajar sama. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah yang menghidupkan kami dan mematikan kami. Ataupun yang menghidupkan aku dan mematikan aku. Apa maksud ayat ataupun doa ini? Nabi nak ajar kita sebelum kita tidur, sebelum kita tamatkan kisah hari itu, maka Nabi minta untuk kita balik-balik kepada Allah, tahu balik tujuan hidup kita, kembali kepada jalan rujukan kita yang paling asal, yang menghidupkan kita, yang bagi kejayaan kepada kita, yang menggagalkan kita dan juga yang mematikan kita. Apa saja takdir dalam urusan hidup ini, ianya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah makna taubat. Bila bercakap pasal taubat, memang kita ni takkan tertinggal nak cerita pasal seorang sahabat namanya Sa'labah. Sa'labah ni ringkas cerita, satu hari dia berjalan keluar daripada rumah nak pergi ke satu tempat. Tiba-tiba dia terlihat di satu kawasan ataupun di satu arah, dia ternampak di satu rumah itu pula tirainya terbuka dan di dalam itu ada seorang perempuan yang tidak menutup aurat. Sa'labah tertengok, ini tertengok ni faham ya, tak sengaja. Jadi apa Sa'labah buat? Sa'labah terus palingkan wajah dan berlari, takut atas dosa yang dia buat tadi. Sedangkan tak sengaja pun sahabat dia ambil peluang pada ketika itu rasa takut sebab fikir Tuhan ni terima tak taubat aku? Aku ucap astagfirullah, Tuhan terima tak? Apa amalan Sa'labah? Bertaubat kepada Allah. Simple aja. Sebab itu kita ni kadang-kadang kalau ada peluang untuk taubat, jangan sia-siakan. Menyesal tu dah ada, seruan tu dah ada, tapi nak ucap astagfirullah, aku bertaubat kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku nak kembali kepada Allah. Itu kisah Sa'labah yang kita boleh sama-sama kongsikan. Dan dalam surah Taubah ini juga ada ayat 128 hingga 129 yang selalu diajarkan oleh para ulama. Jadi tuan-tuan, ibu ayah boleh buka Al-Quran, tengok
ayat 128 hingga 129 dalam surah Taubah. Bermula dengan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir ayat. Ayat ini ayat yang menceritakan tentang bagaimana Nabi susah sangat berdakwah. Apa sebab Nabi susah dakwah? Sebab Nabi nak kita senang, jangan hidup dalam kemaksiatan, jangan hidup dalam kesesatan. Para ulama ajar kalau kita mengulang-ulang ayat ini, 2 ayat akhir dalam surah Taubah. Jadi tulis, amalkan, bagi tahu kat saudara mara, jiran, tetangga, kawan-kawan, update dalam status Facebook, update dalam Twitter. Siapa amalkan ayat ini, kata ulama, kalau dia lemah, dia akan jadi kuat. Bila kita bercakap tentang taubat, dah tentu taubat ni ada dia punya rukun, ada dia punya disiplin yang kita kena sama-sama ikut. Yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita nak bertaubat, yang pertama kita kena berazam untuk tinggalkan terus dosa dan kesalahan yang kita buat. Yang kedua, kita kena melakukan amal ibadat, yang mana amal ibadat itu akan menghalang kita daripada melakukan kesilapan dan juga dosa. Dan seterusnya, kita kena betul-betul mengharapkan kasih sayang dan juga mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah kata, kalau dosa kita sesama Allah Subhanahu Wa Taala, maka mudah untuk kita mohon ampun dengan Allah, berazam dan tinggalkan jauh-jauh. Tak nak buat lagi dah. Cuma ada satu lagi penambahan, kalau kita buat dosa sesama manusia, mengumpat, kecam orang, hina orang, ambil barang orang, menyakiti orang, maka ditambah satu lagi kata Nabi, kalau begitu cara taubatnya adalah dengan kita memohon ampun kepada orang yang kita buat salah itu tadi. Itu dari segi makna taubat dan rukun taubat yang boleh sama-sama kita aplikasikan. Dan dalam ayat 94 hingga 129 dalam surah Taubah, panjang ayat ini, bagaimana Allah Ta'ala compilekan cerita-cerita tentang nak taubat dengan cara yang sebenar. Macam kita sebutkan tadilah. Dan Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita juga dengan ayat yang mudah, la taqnutu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus daripada rahmat Allah. Janganlah kamu putus asa dengan peluang yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Dan dalam juzuk ke-11 ini ada juga surah Yunus. Menarik kisah Nabi Yunus ini. Ada juga ayat ataupun doa, zikir Nabi Yunus. Pernah dengar kan? Ni mak-mak kita selalu ajar pada kita. Kalau kita nak sembahyang taubat, ketika kita akhirkan kita punya sujud itu, kalau sembahyang hajat, kita lama kita doa pada Allah. Maka pada sujud yang terakhir dalam sembahyang taubat, kita baca zikir Nabi Yunus. La ilaha illa anta. Betul lah tu. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Semua dah hafal lah. Mudah, alhamdulillah. Jadi kita ulang. Ini adalah zikir ataupun doa taubat. Bayangkan Nabi Yunus duduk dekat dalam perut ikan Nun, tetap berzikir. Kita ni duduk dalam bilik tak ada aircon je pun takkan tak boleh berzikir. Apa salahnya kalau kita baca zikir Nabi Yunus ini ulang-ulang, kerana zikir Nabi Yunus ini membawa kepada makna ataupun kalimah taubat itu sendiri. Aku yang buat zalim ya Allah, aku yang buat salah pada diri aku ya Allah, aku yang banyak berfikir tentang keduniaan ya Allah, sehingga aku lupa tentang nikmat dan kasih sayang yang Engkau berikan kepada aku. Hebat. Jadi surah Nabi Yunus ini panjang ceritanya, nak cerita satu-satu esok pun tak habis. Tapi apa kita boleh amalkan? Dalam banyak-banyak ambil zikir Nabi Yunus ni, kita boleh kongsikan bersama-sama. Apa yang paling menarik pada hari ini adalah kita berkongsi juga daripada juzuk yang ke-11, adanya surah Hud. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, ada 6 orang Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Kita tengok satu-satu. Tadi Nabi Yunus, kemudian surah Hud, Nabi Hud, kemudian Nabi Yusuf AS, kemudian surah Ibrahim, Nabi Ibrahim, kemudian surah Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir apa dia? Siapa dapat jawab saya bagi duit. Nabi Nuh AS. Jadi 6 Nabi ini adalah Nabi-Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, dan di dalam surah ini terdapat banyak lagi kisah para Nabi yang lain. Baiklah, dalam surah Hud, bagaimana Allah Ta'ala ceritakan kepada kita keadaan kisah Nabi Hud yang berdepan dengan kaum Ad. Kaum Ad ni apa? Kaum yang cukup gagah, kaum yang cukup besar. Kalau kita tengok dalam internet, Google lah kisah kaum Ad, ada orang jumpa lah, ada satu tengkorak yang besar, kemudian ada orang yang macam kita ni duduk dekat hujung tengkorak tu. Nak kata kecil sangat nak dibandingkan kita ni dengan kaum Ad.
Dan begitu juga saya pernah berjalan mengembara ke beberapa tempat di sekitar dunia ini. Kita tengok tinggalan-tinggalan kaum Ad cukup besar. Di Madian, di Madain Saleh. Kalau kita tengok ke Eropah, banyak lagi di Petra, Jordan. Bagaimana Allah Ta'ala tinggalkan bangunan-bangunan yang besar yang diukir dari batu. Bukan senang. Nak ukir batu yang keras dekat tanah Arab dijadikan istana. Siapa yang boleh buat? Kaum Ad, sebab badan dia gagah. Tapi apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kaum Ad? Kemusnahan, kehancuran. Akibat dia menolak dakwah dan juga dia menolak kalimah-kalimah yang menyeru kepada kebaikan oleh Nabi Hud alaihissalam. Maka sebab itu kita tengok bagaimana agaknya kaum Ad itu dibantai dan juga dimusnahkan oleh Allah dengan didatangkan angin. Angin ni tenang, kipas angin ada, aircon ada, macam-macam benda yang berangin ni kan seronok, lega je. Tapi kadang-kadang kita terlupa angin yang mendamaikan itu pernah menghancurkan dan memusnahkan satu kaum yang cukup hebat, kaum Ad yang badannya gagah. Allah Ta'ala nak bagi satu pengajaran kepada hidup kita. Gagah sador macam mana pun kita, besar macam mana pun kita, orang kata kita ni samsik macam mana pun, kalau kita ni tak ikut cakap jalan yang sebenar daripada para Nabi dan Rasul, kita akan duka cita. Sebab itu, gagahnya badan kita, kita gunakan untuk bagi manfaat kepada manusia. Kita gagahkan diri kita untuk memberi kebaikan kepada agama Islam. Kita kuatkan diri kita untuk bantu mak ayah, untuk bantu jiran tetangga, untuk bantu sesama saudara. Jadi kekuatan yang ada pada diri kita ini tidak lain tidak bukan untuk melawan Allah, tetapi untuk membantu berjihad atas jalan Allah. Jadi kalau ada yang badan sador-sador tu, terus bang, pergi gym. Kerana apa? Badan yang sihat akan bawa kepada akal yang baik. Baiklah, itulah sedikit yang dapat kita kongsikan bersama-sama. Cuma kalau kita ingat kembali apa yang kita dah kongsikan tadi, bagaimana kisah surah Taubah ini memberi galakan kepada kita untuk terus mencari jalan pulang dan juga untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam hidup ni banyak pintu-pintu yang tertutup, pintu rezeki, pintu kasih sayang, pintu pejabat kita ke, pintu rumah. Tapi ada satu pintu yang takkan tertutup sampai bila-bila selagi mana matahari belum terbit di bahagian barat, iaitu pintu taubat. Itulah yang nak diceritakan dalam surah At-Taubah. Dan juga daripada kisah Nabi Yunus AS yang Allah Ta'ala nukil daripada surah Yunus, bagaimana Allah Ta'ala nak bagi satu kasih sayangnya Allah kepada kita dengan kita meyakini dan mengiktiraf dosa-dosa kita. Kita mengiktiraf dan beritahu dosa kita ni bukan pada orang tau. Bukan cakap dosa kita, keaiban kita dalam Facebook, dalam Instagram, dalam Twitter, cerita-cerita kat orang lain, tak payah. Kita mengiktiraf dan cerita dosa kita kepada Allah, lepas dan luahkan segala-galanya. Maka ketika itu Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Dan yang paling penting, surah Yunus nak menggambarkan kepada kita bagaimana kisah Nabi Yunus ini, walaupun dalam keadaan yang tertekan, zikrullah, ayat-ayat Allah itulah yang akan membantu kita. Dan surah Hud yang paling utama, Allah Ta'ala nak bagi tahu walau macam mana pun gagahnya kita, tetap kita tidak boleh lari daripada perancangan dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga kita amalkan bersama manfaat ilmu Taman Syurga ini dapat kita nukilkan, dapat kita kongsikan kepada mereka yang tiada bersama dengan kita, insya-Allah. Moga pahala berkongsi itu terus bermanfaat. Dan untuk yang akan datang, kita akan berbicara dalam satu episod yang lebih mencabar, episod yang ke-12, kita nak bercakap tentang kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini ceritanya laqad ahsanu qasasa. Allah Ta'ala bagi tahu surah Yusuf, surah dan kisah yang paling best. Wow, ni seronok ni kalau kita dapat tahu sama-sama apa yang menarik, apa yang best. Dan kalau kita tahu Nabi Yusuf ni pernah dibuang di dalam perigi. Apa sebab pula kena buang dalam perigi ni? Macam menarik kan? Jadi jangan ke mana-mana nanti, teruskan bersama saya untuk terus kita menyingkap kisah Nabi Yusuf dan apa agaknya pengajaran yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. InsyaAllah, teruskan bersama saya dalam 1 juz sehari. InsyaAllah, Assalamualaikum.